Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimi Dahlia dari kelas 3 Ummul Kalsum akan menceritakan berkenaan perkembangan dalam astronomi. Ahli astronomi Yunani merupakan antara yang terawal mengkaji tentang objek yang ada di angkasa lepas. Mereka menyatakan bahawa bumi berbentuk sfera dan membuat beberapa percubaan untuk mengukur saiznya. Sebelum model sistem suria moden dibina, terdapat pelbagai penerangan dan model tentang alam semesta dikemukakan oleh ahli astronomi zaman dahulu dan berubah mengikut masa. Perubahan ini berlaku kerana adanya bukti baharu dan teknologi yang canggih. Selain daripada ahli astronomi Yunani, ahli astronomi Islam juga turut menyumbang dalam kajian berkaitan angkasa lepas. Kebanyakan karya-karya astronomi Islam ditulis dalam bahasa Arab dan dikembangkan para ilmuwan di Timur Tengah, Afrika Utara, Sepanyol dan Asia Tengah. Salah satu bukti pengaruh astronomi Islam yang cukup signifikan adalah prinsip-prinsip trigonometri, algebra dan algoritma yang digunakan dalam perkembangan astronomi, manakala pembinaan astrolab dan makmal perhatian membantu ahli astronomi menjalankan kajian. Antara ahli astronomi Islam yang terkenal adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Abu Abbas Ahmad bin Muhammad ibn Khatir al-Fargan, Ibnu Jab al-Batani, Ibnu al-Shatir dan lain-lain lagi. Ahli astronomi China dan India pula membuat kajian dan pemerhatian untuk mengetahui bagaimana kejadian di alam semesta mempengaruhi kehidupan manusia. Mari saya ceritakan pula berkenaan tokoh terkenal sejarah model sistem suria. Ptolemy merupakan ahli astronomi, astrologi dan geografi Yunani. Beliau membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit yang membulat. Beliau menghasilkan model sistem suria geosentrik terperinci berdasarkan teori Aristotle. Model geosentrik menunjukkan bumi berada pada pusat sistem suria. Bumi berkeadaan pegun dan semua objek seperti matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Copernicus pula ialah ahli astronomi, matematik, ekonomi dan Dr. Poland. Beliau membina model heliosentrik dengan matahari pada pusat yang membulat. Beliau menyokong idea Aristoteles yang mana mencadangkan idea tentang matahari adalah pusat alam semesta dan kemudiannya Copernicus membina model sistem suria heliosentrik. Model heliosentrik berikut menunjukkan bahawa matahari berada pada pusat sistem suria dan bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Kepler pula merupakan ahli astronomi, matematik dan astrologi Jerman. Beliau mengubah soal model heliosentrik dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Gambar rajah berikut menunjukkan model heliosentrik dengan hukum Kepler. Assalamualaikum, saya Nur Irdina dari kelas 3 Ummul Kalsum akan menceritakan berkenaan perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Pada abad ke-11, China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Pada tahun 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Pada 1957, iaitu 4 Oktober, satelit pertama USSR Sputnik dilancarkan ke angkasa oleh Uni Soviet melalui peluncur luar angkasa Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Pada tahun 1961, manusia pertama di orbit Yuri Gagarin dalam USSR Vostok 1. Kenalkah anda dengan Neil Armstrong? Pada tahun 1969, dengan US Apollo 11, Neil Armstrong merupakan manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Seterusnya, pada 1973, penerbangan pertama telah dilakukan ke Mushtari dalam US Pioneer 10. Pada tahun 1981, penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik dilancarkan dalam US Columbia.
Pada tahun 1989, penerbangan pertama ke Neptune dengan US Voyager 2 dan pada tahun 1990, US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. Kemudian, pada tahun 1996, satelit Malaysia iaitu MiSat 1 dan 2 dilancarkan. Pada tahun 2000, mikrosatelit Malaysia yang pertama, Tiongset 1 dilancarkan. Pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara atau lebih dikenali sebagai Angkasa ditubuhkan. Last but not least, Stesen Angkasa Antarabangsa atau singkatannya ISS telah siap dibina dengan lengkap pada tahun 2011. Aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Teleskop astronomi digunakan untuk memerhatikan dan mengumpul maklumat tentang objek-objek dan fenomena di angkasa lepas dengan lebih terperinci. Terdapat 3 jenis teleskop iaitu teleskop pantulan yang mana menggunakan cermin untuk mengambil gambar dan menghantar foto angkasa lepas. Kedua, teleskop pembiasan yang menggunakan kanta untuk mengambil gambar dan menghantar foto angkasa lepas. Manakala teleskop radio pula digunakan untuk mengesan gelombang radio dan sinaran yang dipancarkan secara semula jadi oleh objek di angkasa lepas. Terusnya ialah teknologi roket. Roket digunakan untuk melancarkan objek ke angkasa lepas seperti kapal angkasa, satelit dan probe. Namun begitu, ia tidak boleh digunakan berulang kali. Assalamualaikum. Saya, Nurin Husna dari kelas 3 Pintar Quran akan menerangkan perkembangan teknologi yang selanjutnya dan penggunaan teknologi penderian jauh. Satelit ialah suatu objek di angkasa lepas yang beredar mengelilingi suatu objek yang lebih besar. Mari saya terangkan secara kasar bagaimanakah satelit ini berfungsi. Gelombang isyarat dari stesen penyiaran di bumi dipancarkan dan akan diterima oleh satelit. Kemudian, satelit menguatkan gelombang tersebut dan memancarkannya semula ke tempat tertentu di bumi. Hal inilah yang membolehkan kita menonton televisyen yang disiarkan di negara lain secara langsung. Kuar angkasa atau boleh dipanggil sebagai probe angkasa merupakan kapal angkasa yang mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Kuar angkasa tidak mengorbit mengelilingi bumi seperti satelit, namun bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Kuar angkasa membawa kamera dan peralatan penderian jauh serta pemancar dan penerima radio bertujuan untuk berkomunikasi dengan ahli sains di bumi. Seterusnya, teknologi penderian jauh ialah kaedah mengumpul dan merekod maklumat dari jarak yang jauh. Terdapat 2 jenis penderian jauh iaitu penderian jauh aktif dan penderian jauh pasif. Ia melibatkan kajian berkenaan keadaan bumi dari angkasa lepas dan teknologi ini digunakan secara meluas dalam bidang pertanian, geologi, meteorologi, pengurusan bencana dan sebagainya. Mari kita masuk pula topik kegunaan teknologi penderian jauh. Teknologi penderian jauh dapat digunakan dalam pengurusan bencana. Ia dapat mengesan pencemaran, lokasi pembakaran, tanah runtuh dan geobencana yang berlaku. Kedua, ia dapat digunakan dalam pertanian yang mana mengesan kawasan pembangunan pertanian yang sesuai seperti kawasan penanaman padi. Teknologi penderian jauh juga amat penting dalam sektor telekomunikasi kerana ia bertujuan untuk menerima signal daripada bumi, menguatkan dan menghantarnya semula ke bumi. Seterusnya, teknologi penderian jauh juga penting untuk sistem navigasi kerana ia membantu kapal laut dan kapal terbang menentukan arah dan kedudukannya. Yang kelima, ia digunakan dalam bidang meteorologi untuk mengesan perubahan tekanan atmosfera, suhu, arah angin dan awan serta membantu ramalan cuaca. Kemudian, ia digunakan dalam bidang geologi untuk mengesan lokasi sumber mineral, susutan jisim dan susutan darat. Last but not least,
kegunaan teknologi penderian jauh yang terakhir bertujuan untuk digunakan dalam pertahanan. Ia digunakan untuk mengesan serangan peluru berpandu, pencerobohan kapal atau pesawat udara ke ruang angkasa sesebuah negara. Kenalkah anda dengan beliau? Beliau ialah Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa, yang mana merupakan angkasawan pertama Malaysia. Beliau mula meneroka mulai 10 hingga 21 Oktober 2007. Adakah di antara anda yang bercita-cita ingin meneroka angkasa lepas? Jika ya, belajarlah bersungguh-sungguh demi menggapai impian anda. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.